Okey, kali ini kita bertemu dengan topik pola dan jujukan untuk matematik tingkatan 2, 1.1 pola. Okey, apa yang dimaksudkan dengan pola? Pola ialah aturan atau corak tertentu dalam senarai nombor atau objek. Okey, kalau cuba kita tengok contoh soalan sini. Okey, kita nak tentukan bentuk corak dia, okey, dengan kita kena lukis, satu lagi kena nyatakan, okey, bentuk pola dia itu. Okey, ini adalah dalam bentuk objek. Okey, kita tengok corak bentuk objek. Okey, dia bukan dalam bentuk nombor. Okey, kita tengok objek dia. Tapi kita tengok objek dia mula-mula 2 titik, lepas tu jadi 4 titik, jadi 6. Lepas tu kita tahu dekat sini pergerakan dia tu tambah 2. Jadi kita tambah 2, last sekali akan jadi 8 titik kan. Jadi cara nak tulis pola dia, nyatakan pola dia tu, okey, kita tulis pola nota bertindih menambah 2 titik kepada corak sebelumnya, ataupun kamu boleh tulis menambah 2 titik daripada corak sebelumnya. Ayat lebih kurang, ayat sama lebih kurang boleh dapat markah. Okey, kita tengok yang ni pula. Okey, kita tengok segitiga. Segitiga ada 2, ada 3. Lepas tu dia akan jadi segitiga, dia akan jadi 4. Ini jawapan dia kat bawah. Jadi cara nak tulis pola dia, pola nota bertindih menambah 1 segitiga daripada corak sebelumnya. Okey, itu untuk bentuk objek. Okey, atau corak objek. Cuba kita pergi kepada urutan nombor pula. Okey, nyatakan pola bagi set nombor berikut. Okey, cuba tengok soalan nombor A ni. Okay. Negatif 10, negatif 4, 2 dan 8. Negatif 10 pergi kepada negatif 4. Kamu rasa dari negatif 10 ni nombor kecil kan? Negatif 4 ni dengan negatif 10, negatif 4 lagi besar. Bila dia besar, mestilah tambah. Kamu rasa dia tambah berapa? Negatif 10 tambah berapa jadi negatif 4? Mestilah dia tambah 6. Okey, tambah 6 jadi negatif 4. Okey, negatif 4 tambah 6 jadi 2. 2 pula jadi 8 tambah 6. 2 tambah 6 jadi 8. Jadi maksudnya pola dia ni tambah 6. Setiap nombor dia ni ditambah 6 akan menghasil nombor berikutnya. Jadi cara kita nak tulis jawapan dia, nyatakan pola dia. Pola macam tadi, noktah bertindih. Lepas tu kita akan tulis dia punya penyata dia, iaitu menambah. Okey, menambah 6 daripada nombor sebelumnya. Okey, macam ni tulis ya. Menambah 6 daripada nombor sebelumnya. Okey, kita tengok soalan B pula. 17, 7, negatif 3, negatif 13. 17 pergi 7, dia makin mengecil. Makin mengecil, mestilah dia tolak. Ni tolak 10, kita tahu. 7 pergi negatif 3, dia mesti sama semua pola dia. Okey, iaitu tolak 10. Jadi semua tu tolak 10 menghasilkan last sekali negatif 13. Jadi cara nak tulis dia pola, ya, menolak. Jangan tulis menolak negatif 10. Sebab sini dah tolak. Menolak 10. Macam tu. Menolak 10 daripada nombor sebelumnya. Macam yang sebelah tu juga. Okey, clear ya? Senang je. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan nombor yang C. Kita cuba selesaikan yang C. Okey, C tadi. Di mana soalan dia 2, 6, 18, lepas tu 54. Okey, 2 pergi 6 ni kamu rasa dia tambah ke tolak? Dia makin membesar. Okey, tambah 4 contohlah. Okey, jangan tulis lagi. Kita contoh-contoh macam tu, tambah 4. 6 tambah 4 mestilah 10, tapi jadi 18. Maksudnya dia bukan tambah.
dia membesar. Apa yang membesar lagi selain daripada tambah? Mestilah darab. Okey, kalau bahagi makin mengecil. Yang mengecil ni bahagi dengan tolak. Yang membesar, nombor makin membesar adalah darab dengan tambah. Okey, tambah dah tak logik dah. 2 tambah 4 jadi 6. 6 tambah 4, 10 jadi 18. Tak mungkin. Sebab dia bukan tambah. Jadi dia adalah darab. Kamu rasa 2 pergi 6 darab berapa? Darab 3. 2 darab 3 pergi 6. 6 darab 3, 18. Ngam kan? 18 darab 3, 54. Okey, betul lah tu. Jadi kita tulislah pola dia. Mendarab. Okey, mendarab nombor sebelumnya. Mendarab nombor sebelumnya dengan 3. Kita mendarab nombor sebelumnya dengan 3. Kalau kamu nak tulis mendarab nombor 3 dengan nombor sebelumnya pun boleh. Asalkan ayat tu jangan tunggal langgang sangatlah. Memberi maksud yang jelas. Okey. Okey, cikgu selesaikan sampai D dah. Okey, cuba soalan D pula. 81, 27, 9, 3 tadi. Okey. 81 pergi 27, makin mengecil tolak. Okey, kalau 81 tolak 27 ni, okey, tak logik. Okey, tengok dia jadi 9. Ni jadi 3. Tak logik. Dia bukan tolak, ni bahagi. Okey, 81 bahagi berapa kamu rasa? Jadi 27. Ini adalah bahagi 3. Okey, 81 bahagi 3, 27. 27 bahagi 3, dapat 9. 9 bahagi 3. Okey, 9 bahagi 3 dapat 3. Tak percaya, cuba tekan kalkulator. Kamu akan dapat benda yang sama. Pola dia mesti sama bentuk dia. Kalau sini contohlah tadi, kalau kamu buat tolak. Sini mesti nilai tolak yang sama. Dan pastikan nombor berikutnya adalah nombor yang betul. Tapi kalau kamu buat tolak, dia tak akan dapat jawapan macam ni. Ni bahagi. Tengok dia punya ni betul semua. Okey, jadi cara nak tulis jawapan dia, pola sama dengan di mana membahagi nombor sebelumnya dengan 3. Bahagi dengan 3 juga. Jadi darab 3. Okey. Boleh Okey, untuk E dan F tu cuba kamu selesaikan dengan sendiri. Okey, kita tengok kepada pola bentuk segitiga Pascal. Okey ni. Bentuk pola dia macam bentuk piramid, tapi ni kita panggil segitiga Pascal. Di mana gambar rajah di bawah menunjukkan sebuah segitiga Pascal berpandukan segitiga tersebut. Okey, baris seterusnya diperolehi dengan menambah nombor pada baris yang sebelumnya. Macam mana nak selesaikan? Okey. Dia sebenarnya dia macam ni. Segitiga Pascal ni, sebelah tepi dia ni semua akan jadi nombor 1. Kalau tengok ni. Ni akan jadi 1 semua. Dan ni pula akan jadi 1. Kita buat macam ni je. Terus. Okey. Okey. Yang sebelah tengah dia ni, kita tengok 1. Lepas tu dia keluar ni jadi 1 kan. Okey. Lepas tu dia buat ni 1 2 1. Okey, bermula tengok ni. 1 yang 3 ni jadi 1 tambah dengan 2 jadi 3. 2 tambah 1 jadi 3. Ikut anak panah dia. Jadi 1 tambah 4 sini akan jadi 5. 4 tambah 6 10. Okey, 6 tambah 4 10. 4 tambah 1 5. Jadi selesailah segitiga Pascal kita. Okey, cuba kita tengok segitiga Pascal yang lain pula. Okey, yang ni senang. Kamu jadikan 1 je semua tepi ni sebab dia tak ada pasangan dia. Okey, seterusnya selesaikan yang tengah. Ni nak yang ni tambahlah. 1 tambah 3 jadi 4. Yang ni dengan ni tambah jadi 6. Yang ni dengan ni tambah jadi berapa? 4. Okey. Ini pula
1 dengan 4 tambah, dia akan jadi 5. Ni 4 dengan 6 tambah 10. 6 dengan 4 tambah jadi 10. 4 tambah 1 jadi 5. Nampak cantik tak dia punya susunan dia kan? Okey. Lepas tu 5 tambah 1 6. 5 tambah 10 15. 10 tambah 10 jadi 20. Yang ni tambah jadi 15. 5 tambah 1 jadi 6. Nampak susunan dia tu? Nampak dia satu dia berpasangan. Dia punya bentuk dia tu, inilah dipanggil pola. Bentuk dia macam ni. Ini bentuk pola segitiga Pascal. Okey. Cuba lengkapkan yang ni pula. Ini lebih kurang macam segitiga Pascal, tapi dia makin mengecil. Tadi dia membesar. Okey, kita tengok. 16. Lepas tu anak panah dia turun ke bawah, dia dapat 8. Apa maksud dia? Maksudnya nak menghasilkan 16 ni mesti ada dua pecahan nombor, iaitu 8 dengan 8. Dia membahagi dua nilai yang sama. Betul kan? 8 dengan 8 jadi 16. Okey, kita tengok. 8 turun ke bawah membahagi kepada dua bahagian. Ni bahagian sini 4, bahagian sini 4. Daripada 8. Okey. Kita selesai sini. 4 turun dekat sini. Lepas tu 4 ni pecah 2. 4 pecah 2 jadi 2. Sini 2. Betul? Nampak? 4 bahagi 2 pecah 2 jadi 2. Okey, yang ni pula. Tengok ni. 4 dengan 4 dia bertembung anak panah dia, menghasilkan tambah sini. Jadi tambah. Jadi jadilah 8. Sebab daripada 2 dari 1 ditambah. Daripada 1 jadi 2, membahagi 2 bahagian. Okey, ni 1, 4. Sini tetap 4. 4 pecah 2. Pecah 2 jadi 2 kiri kanan. 4 bahagi 2, 2 kiri kanan. Okey, seterusnya. Okey, ni 8 tengah-tengah ni. 8 membahagi kepada 2 bahagian. Jadi kita tahu 8 kalau bahagi 2, 4. Jadi 4 menghasilkan 8. Okey. Seterusnya, okey, kat sini 2. Turun 2. Jadi sini berapa jawapan dia? Dia tak ada pasangan lain, jadilah 2. Yang ni pula 2. 2 jadi 1. 2 dengan 4 bertembung jadilah 6. 4 dengan 2 bertembung jadi 6. Okey, ini jadi tambah. Ini jadi tambah. Nampak? Yang ni pula daripada 1 pecah 2 bahagian. Jadi bahagi 2 macam tu. Kena faham macam tu. Daripada 1 dari 2 bahagi 2. Kamu fahamkan macam tu. Daripada 2 jadi 1, kamu tambahkan dia macam ini. Ini daripada 1 dia tetap 1 laluan juga, tetap nombor yang sama. Jadi jawapan dia 2662. Saya harap kamu faham ya. Okey, nombor Fibonacci. Ini bentuk nombor Fibonacci di mana merupakan suatu corak nombor yang berurutan juga. Di mana nombor dia 0, 1, 1, okey, 2, 3, 5, 8. Okey, dekat sini cuba kamu tengok. Okey, dia bagi contoh ke atas di mana urutan ni bermula daripada 0, 1, 1 dan sebutan seterusnya diperolehi dengan menambah 2 sebutan sebelumnya. Dia tambah 2 sebutan sebelumnya. Okey. 0 tambah 1 nambah 2 bahagian ni jadilah 1. Okey. Yang ni pula nombor 2 ni, kenapa jadi 2? Tambah 2 nombor sebelumnya iaitu 1 tambah 1. Jadi 2. Nampak? 3 ni kenapa jadi 3? 2 nombor sebelumnya, 2 dengan 1 jadi 3. Nampak? 5 ni. Okey. Kenapa jadi 5? Nombor sebelumnya adalah 3 dengan 2. 8. Nombor sebelumnya, 2 biji nombor sebelumnya iaitu 3 dengan 5. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya kita pergi kepada yang ni pula. Okey. Contoh dia. Okey, kita selesaikan 0, 1, 1. Lepas tu kita tambah je 2 nombor belakang dia. 1, 1 tambah jadi 2. Okey, seterusnya 2 nombor belakang dia selepas kotak ni, sebelum kotak ni 2 dengan 1 jadilah
3. Yang ni pula 2 kotak sebelumnya, 2 dengan 3 tambah jadi 5. Yang ni pula 2 kotak sebelumnya, 13 dengan 8. 13 dengan 8 tambah kedua-duanya menghasilkan 21. Boleh? Jadi nombor Fibonacci ni di mana dengan menambah 2 sebutan sebelumnya. Kita tambah 2 nombor sebelumnya. Okey, ini 2 nombor sebelumnya, 1 dengan 3, dia akan jadi 4. Okey. Terusnya, okey, 3 dengan 4 tambah jadi 7. 4 dengan 7 tambah jadi 11. Settle semua ya. Okey. Okey, selesai sudah kita untuk topik 1.1 iaitu pola. Bertemu lagi kita pada topik akan datang. Salam.